Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, dan bukan ia Allah. Dan bukan ia Allah tu ada pihak. Nah, dan bukanlah ia Allah tu ada pihak. Nah, pihak ni pihak lah, kita pun kata pihak lah. Pihak kanan, pihak kiri, pihak dia ada 6. Nah, pihak ni dia 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tu orang panggil pihak. Kalau Arab dia kata jihah. Nah, jihah. Jadi Allah ni dia bukan ada jihah. Diri dia tu sendiri tak ada pihak dah. Diri dia sendiri tu. Maka dia kata apa tafriq pada kata bukan tu, maka tiada ada baginya Allah tu kanan. Allah ni tak ada kanan atau kiri. Dan tiada hadapan atau belakang. Nah, kanan lawan dia kiri, depan lawan dia belakang. Dan tiada baginya bagi Allah Ta'ala tu atas atau bawah. Nah, atas lawan dia bawah lah. Atas pun tak, bawah pun tak, kiri pun tak, kanan pun tak ada. Jadi dia tak ada hak tu. Nah, dia bukan sifat dia hak tu, atas, bawah, kanan, kiri ni semua ni pihak tu sendiri lazim bagi jirim. Nah, dia lazim bagi jirim pihak tu. Jadi bila dia, kalau dia berpihak macam tu, dia ada pihak, zat dia tu ada pihak, maka dia ni jirim lah. Nah, sebab perkara yang ada, perkara yang lazim bagi jirim tu jirim lah. Nah, dia tak boleh lari lah. Ya tu. Lagi dia kata lagi, dan tiada baginya Allah tu muka. Allah ni tak ada muka. Nah, jadi muka pun tak ada. Kalau kita biasa jumpa bab ayat muka, contoh dia kullu halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, tiap-tiap suatu tu halikun, yang binasa, illa wajhahu, melainkan wajahnya. Maka wajah tu bukan wajah dengan makna muka. Nanti kita akan bincanglah bab takwil ayat mutasyabihat ni. Macam mana cara ulama salaf faham, macam mana ulama khalaf faham, macam mana Imam Abu Hasan Al-Ash'ari faham ayat mutasyabihat tu. Jadi nak abang kata, nah muka tu tak ada. Tu ayat tu kata kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap suatu ni hancur, binasa, melainkan wajahnya. Wajah bukan dengan makna muka. Kalau ulama khalaf dia kata wajah dengan makna zat. Nazat. Gitu. Tu orang panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni maksud dia ayat yang menyamakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk. Maka ayat mutasyabihat ni dia perlu kita perlu bincang nantilah. Nanti kita bincang tempat dia nanti. Lagi dia kata lagi, dan tiada baginya bagi Allah tu mata. Mata pun tak. Kalau dalam Quran kata ainun, ainun tu ulama khalaf kata dengan makna basar. Maksudnya sifat pelihat. Nah, sifat pelihat, bukannya mata, bukan biji mata, bukan. Hak tu semua tu jisim. Nah, kalau ada hak tu jisim, kalau jisim jirim lah. Jisim ni benda yang boleh bahagi. Dan tiada baginya bagi Allah tu telinga. Telinga pun tak ada. Nah, tak ada telinga. Dan tiada baginya bagi Allah tu lidah. Nah, lidah jisim ni tak ada. Dan tiada baginya bagi Allah tu tangan. Nah, tangan kanan atau kiri tak ada. Nah, mereka bukan serah makna ayat dekat Tuhan. Nah, bila Tuhan kata yadullahu fawqa aydihim, yadullahi
fawqa aydihim. Nah, tangan Allah di atas tangan mereka itu, di atas tangan-tangan mereka itu. Depa betul-betul tangan lah. Nah, tangan betul. Cuma kita tak tahu hakikat tangan tu macam mana, bentuk tangan tu tak tahu macam mana, kita serah kat Tuhan. Serah apa? Serah bentuk lah. Nah, kalau ulama salah betul, dia serah makna ayat tu. Nah, makna ayat serah kat Tuhan terus. Nah, bukan duk kata Tuhan ada tangan-tangan tak sama makhluk dah, bukan macam tu. Nah, nanti kita bincanglah bab ayat mutasyabihat ke depan ni. Jadi kita tahu Tuhan dia tak ada tangan kanan atau kiri, tak ada. Dan tiada baginya, bagi Allah tu tubuh badan tu tak ada. Nah, tubuh badan. Tubuh badan ni jisim, tubuh badan ni jirim. Nah, dia bukannya Allah tu, kita mengaji dah sebelum ni, Tuhan ni dia bukan jirim macam tu. Dia tak ada tubuh badan macam tu. Dan bukan ia Allah tu sebelah mana-mana pihak. Tadi diri dia tu tak ada pihak. Hak ni diri dia ni berada di mana-mana pihak pun tak juga. Nah, berada di pihak atas arash pun tak juga. Tu yang kata tiada baginya bagi Allah tu bukan ia Allah tu sebelah mana-mana pihak. Atas, bawah, kanan, kiri tu tak. Tu Tuhan kata Tuhan duduk atas langit, tu tak kena lah, bukan kita. Nah, hak tu bukan kita. Nah, hak tu geng lain. Nah, bukan geng kita lah. Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas arash, tu bukan geng kita. Nah, ada duk ajak Tuhan duduk atas arash ni. Nah, ada hak dahsyat lagi, depa punya apa, tok guru depa tu. Nah, Tuhan duduk atas arash ni, dia kata bukan duduk dekat arah tu, tapi atas lagi pada arah tu. Atas lagi. Lagi dahsyat ni. Nah, atas lagi dia kata. Naik pi lagi. Naik pi lagi. Arah tu kira bawah lagi lah. Buat tu. Sama-sama depa pun pening lah bab tu. Nah, seorang kata duduk atas arah, seorang kata duduk bersila atas tu. Nah, bersila atas arah tu. Ada yang kata duduk atas lagi pula. Nah, atas lagi pula. Sebab tu ada seorang tu, dia tanya gen Wahabi ni lah. Wahabi hak pegang Tuhan duduk atas arash ni. Dua orang Wahabi tu. Dia tanya kat dua orang Wahabi tu. Yang kena tanya hampa ni. Hampa pegang Tuhan duduk atas arash kan. Lah ni nak tanya. Nah, punggung Tuhan tu kena tak dengan arash tu? Nah, sebab hampa pegang duduk atas arash. Punggung dia tu kena tak dengan arash? Seorang kata kena, seorang lagi kata tak. Dia pening lah. Nak letak punggung tu dia pening. Nah, hak seorang duk fikir, nah, betul ke Tuhan ada punggung ni? Tapi Tuhan duduk lah. Tuhan duduk atas arash. Hak seorang lagi boh terus kena, nak kena. Hak seorang kata kena, seorang kata tak kena. Nah, lepas tu berkhilaf lah, dua tu berkhilaf. Okey, tak apalah, khilaf balik. Kalau gitu nak tanya lagi, arash dengan Tuhan ni siapa besar? Nah, nak tanya lagi tu. Nah, arash besar lagi ke Tuhan besar lagi? Ni jam tak? Nah, kalau kata mestilah Tuhan besar lagi. Nah, arash kecil. Hak duduk atas benda kecil ni orang bodoh lah. Nah, kalau cerdik dia tak duduk atas benda kecil. Boleh faham lah. Dia tak duduk. Dia kata nak pergi duduk atas benda kecil pada dia. Nah, punah lah benda tu. Jam. Nah, kalau kata arash besar lagi, Tuhan kecil, kalau tak kena, Allahu Akbar tu tak kena. Kalau sama besar pun tak kena juga Allahu Akbar, sebab Allah yang paling besar. Hak mana satu? Jam terus. Nah, jam. Tak boleh jawab. Nah, ni kata hujah ke akal je. Nah, jadi tak apa, nanti kita bincanglah bab ayat mutasyabihat. Memang ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa apa semua tu. Jadi kita bukan pegang Tuhan macam tu. Puak Yahudi dia pegang Tuhan macam tu. Nah, sebab tu puak Yahudi ni
waktu Nabi Musa bawa keluar mereka daripada Mesir. Mereka kena teruk dengan Fir'aun tu, kira teruk lah. Fir'aun pun nak hentam mereka, Hitler pun hentam mereka, orang cemuih dengan mereka ni. Tak, orang cemuih dengan puak Yahudi ni. Jadi jadi mereka ni bukannya asal daripada Palestin, bukan. Kalau sejarah mereka tu, mereka daripada keturunan tu turun daripada Nabi Yakub, anak Nabi Yakub tu nama dia Yahuza. Yahuza ni Nabi Yakub tu sendiri pun lah kali depa pindah pergi duduk Mesir belakang, sebab Nabi Yusuf tu anak dia tu duduk Mesir, raja itu. Jadi depa ni turun mai ke Mesir tu, tiba-tiba nak ambil Palestin. Nak ambil Palestin ni pelik nak ambil tempat orang, buat bagi tempat depa. Buat bagi jadi tempat depa. Lepas tu depa pula dah rampas tempat orang. Depa duk perkemah kata hak depa, orang nak ambil hak depa pula. Ni kacau lah puak ni. Ni puak pening. Puak pening. Jadi depa bila kena teruk dengan Fir'aun ni, kena teruk tu yang depa lintah. Nabi Musa bawa keluar depa lintah dekat laut tu, Laut Merah yang Nabi Musa belah tu, depa lintah dengan Nabi Musa. Puak Yahudi ni lah. Jadi Tuhan janji nak bagi dekat Nabi Musa ni satu tempat di satu tanah di Palestin. Tanah tu Palestin tu pecah dua. Satu bahagian lagi memang ada penduduk dah. Sebab tu dalam Quran disebutkan dalam satu bahagian lagi Palestin tu dia ada puak-puak yang kuat. Puak yang kuat. Depa ni kan berani masuk, puak Yahudi ni tak berani masuk hak Palestin, hak satu lagi tu. Dia pihak belah tu lah, belah utara. Tempat yang Tuhan janji untuk bagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Waktu sampai sana Nabi Musa ajak beriman apa semualah. Depa nak minta tengok Tuhan. Tengok. Depa kata dalam jalan mai tadi duk tengok orang sembah bahala, kami nak tengok Tuhan macam tu. Nak tengok macam orang hak duk sembah bahala tu, duk anggap bahala tu Tuhan, nak tengok hak Tuhan macam tu. Lagi jadi ni kata puak ni nak teruk, nak orang tolong depa, orang buat bagi macam-macam kat depa. Ajak ikut tak mau nak ikut pula, ajak beriman tak mau pula. Lah sekali sampai Nabi Musa ajak masuk pi dekat Palestin satu lagi, pi bincang dengan puak-puak yang satu lagi tu. Depa tak mau. Depa kata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu dan Tuhan kamu nak. Ni ayat depa. Samsir ayat depa. Hang pi dengan Tuhan hang lah. Lepas tu pi perang lah. Inna hahuna qa'idun. Kami ni kat sini nak duduk tengok. Tengok. Ayat depa tu. Samsing tengok puak ni. Puak Yahudi. Tapi depa duk anggap Tuhan macam tu. Tuhan ni berjisim, Tuhan ni duduk tu depa suruh hang pi dengan Tuhan hang perang. Lepas tu adalah depa minta nak tengok Tuhan macam mana orang-orang duk sembah bahala boleh tengok bahala depa. Ni puak-puak Yahudi. Puak Yahudi. Kita dah akidah kita bukan macam tu. Yahudi itu bukan tauhid satu pula, tauhid kita. Dia ada juga hak betul itu pun ada juga. Tapi hak karut tu banyak sangat. Banyak dah. Depa turun kemudian dah. Lepas tu tak dan nak masuk dekat Palestin hak satu lagi tu, Nabi Musa wafat. Tunggu pula. Tunggu betul tak keluar Nabi Daud. Depa ikut Nabi Daud pula. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Daud kan dia jadi pemimpin juga. Nabi Sulaiman pemimpin dunia. Waktu tu depa buat kemah lah. Sulaiman tu. Waktu keluar Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu depa buat kemah lah waktu tu. Tapi depa melilau dah lah. Berapa tahun dikatakan 40 tahun apa. Tak ada apa depa. Tak ada apa. Lepas tu
Dah mai zaman Islam ni depa dah berpecah dah. Duk kat Rusia sikit, duk kat Jerman sikit, duk atas cerak. Tu yang Hitler nak bunuh buang puak-puak ni. Karut lah buat karut. Tetapi tak habis nak kata betul hadis Nabi tu, nak kata betul hadis Nabi tak habis. Hitler nak buat pun tak boleh. Tak boleh bila Tuhan tak izin ni dia tak boleh. Nanti orang Islam yang akan bunuh buat-buat tu. Bahkan batu-batu yang akan panggil, ya ibadallah, wahai hamba Allah ni, belakang aku ni, min warai ni, belakang aku ni ada puak tu Yahudi tu bunuh orang. Mai tebah orang waktu tu pasang. Waktu tu baru kita nak menang betul. Cuma lah ni perjuangan untuk kemenang tu lah. Yang mana menang tu tak tahu bila. Jadi kena berjuang jugalah. Tang berjuang tu kena berjuang jugalah. Tapi akan menang lah. Akan menang. Ni tu lebih kurang lah. Yahudi minta tengok Tuhan macam tu. Panggil mereka tidak. Tak mana ikut. Dah orang tolong dia ni. Dah orang tolong, lepas tu dia tak balas jasa. Perangai dia macam tu. Ambil gelar, ambil hak orang, buat hak dia. Lepas tu bunuh orang pula. Sampai gelar perangai teruk tu. Tak tahulah sampai masa dia nanti. Kita Islam bukan tak amal, Nabi kata dah amal, cuma pemimpin tak ada. Kita tak ada pemimpin. Ada lah ni, bukannya hak ada ni boleh ni lah. Habuan dekat negara kot. Tapi nak pimpin semua Islam tu tak ada. Sejak jatuh Osmani tu habis lah. Kita tak ada pemimpin macam tu. Lain pada tunggu Imam Mahdi keluar lah. Waktu tu barulah akan boleh pimpin. Pemimpin lah negara Islam mana pun cakap saja tu. Pam kata kami mengutuk keras perbuatan Yahudi. Puak Yahudi dia tahu bom apa tu ya. Dia tahu dah pemimpin hak geng-geng negara Islam ni pun cakap saja. Dia tak ada buat apa. Tak ada buat apa. Waktu depa ni tahu bom apa tu. Lagi kita kalau sini duk kata demonstrasi, depa sana bom. Waktu bukan nak berhenti pun. Tak nak berhenti pun. Jadi kita tak kuat. Kita bukan tak ada orang, tapi kita tak kuat. Kekuatan tak ada sebab pemimpin kita yang betul tak ada. Yang boleh pimpin kita ke arah tu. Tak ada. Cuma kita bantulah, kena bantulah tu. Kena tolonglah saudara kita. Jadi dia kata apa? Lagi dia kata dan bukan bertempat benar. Bukan bertempat. Atas aras ke ada. Kalau kita kata atas aras, macam mana dengan ayat tu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada dulu hari tu ni ada keluar ni, Tuhan di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Ayat dalil dia tu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia Allah tu bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Itu ada viral itu. Satu fahaman Tuhan di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Baru lah. Taklah lama sangat. Dalam tahun ni kot. Maulana tahu, tak tahulah dia cakap Urdu kan. Dia ajak Tuhan di mana-mana. Pula dah. Kalau kita masuk jamban, Tuhan masuk kali. Tuhan jamban kali. Jadi dia kata apa? Dan tiada lalu atasnya, atas Allah tu masa. Tak lalu masa. Masa ni dia berkhilaf. Ulama makulat ni berkhilaf tentang kefahaman tentang masa tu. Ada satu pandangan dia kata ni, masa ni kena kepada pergerakan matahari. Matahari pergerakan matahari tu orang panggil masa. Tapi khilaf lah. Kena tengok dalam kitab makulat. Siang atau malam. Siang ataupun malam. Jadi tak lalu masa siang atau malam. Dan tiada bersifat ia Allah tu dengan kecil.
Kecil dengan mana sedikit juzuk tu tak. Nah, kecil ni maksud dia sedikit juzuk. Jahafiri kot Tuhan, tak boleh bahagi langsung, kecil. Kena pakai tu, teropong tu nak tengok. Nah, orang panggil apa? Mikroskop. Kena pakai tu mikroskop tu. Tu pun kena zoom gila-gila baru nak boleh nampak Tuhan tu. Tak, bukan macam tu. Kecil sangat. Kecil benar. Kecil dengan sedikit je. Atau besar. Besar pun tak. Besar kat ini maksudnya besar dengan mana banyak juzuk. Besar dengan mana banyak juzuk. Banyak juzuk tu dah. Tak boleh. Sebab hak tu jisim. Banyak juzuk. Lepas tu yang kita duk kata Allah Akbar. Tengok. Adapun yang. Yang ni perkataan yang. Kita kata Allahu Akbar. Artinya Allah yang lebih besar. Macam mana pula? Kata Allah besar pun tak. Ni duk kata Allahu Akbar tiap-tiap kali semayang. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Jawab adapun tu, maka iaitu lebih besar tu. Besar martabat ketuhanan. Nah, martabat ketuhanan dia tu besar. Kedudukan ketuhanan tu. Mana ada siapa sampai peringkat tu? Adakah orang makhluk ni sampai peringkat uluhiyah? Mana ada? Nak buat ibadah tata jadi Tuhan terus. Tak ada mayang. Tu tak ada tu. Tu gelong tu. Nah, geng hakikat makrifat apa semua hak gelong tu, hak tu tak boleh kira tu. Nah, depa ni ibadah sikit tata naik jadi uluhiyah lah. Tuhan terus, bukan ubudiyah. Orang makin ibadah, makin banyak ibadah, makin sampai kepada ubudiyah, kehambaan. Rasa diri ni hamba, diri ni lekeh, diri ni dhaif, Tuhan yang kuasa apa semua. Kok tu, depi zauk kok tu, ni tak. Zauk jadi Tuhan. Zauk jadi Tuhan. Tak apa dah, kenal dah. Nah, kenal dah tak apa. Tu. Tak boleh mayak. Hak ni Jahannam. Nah, Jahannam. Tak boleh ke tu? Habis. Jadi dia hak tu yang kita kata Allah Maha Besar tu, hak tu iaitu besar martabat. Besar martabat. Besar martabat. Macam kita kata orang besar nak mai. Orang besar nak mai tempat kita ni, awak badan dia terang mana dah? Tak lepas apa jalan tar ni masuk. Tak nah. Bukannya besar tubuh badan. Kita pun faham. Bila kata besar martabat ni, orang besar ni orang yang kedudukan dia tu hebat lah. Boleh jadi hadap man tu raja. Raja nak main tempat kita ni, orang besar ni. Kena hak tak faham bila sebut besar badan. Hak ni kacau. Kita kena peluah pintu weh. Tak lepas kot dia nak masuk malaikat. Kacau hak tu. Jadi besar tu besar martabat ketuhanan, kedudukan ketuhanan. Martabat ni kedudukan lah, kedudukan ketuhanan tu. Bukan besar jirimnya. Nya Tuhan tu bukan besar jirim Tuhan atau nya Allah. Bukan besar jirim Allah. Diri zat dia tukar besar dah. Tuhan bukan jirim. Bukan besar jirimnya. Itulah. Bukan besar jirim. Lagi pula Tuhan bukan jirim dah daripada awal lagi dah. Buat tu. Ada yang tu. Bukan besar jirimnya. Kalau sedap lagi bukan besar zatnya. Sebab jirim memang Tuhan bukan jirim lah. Daripada awal Tuhan bukan jirim lah. Bukan besar zatnya. Buat tu lagi sedap. Lagi kalau kata bukan besar jirimnya, kalau gitu kecil jirimnya. Kecil jirimnya kacau habis hang tu. Dan tiada mengambil faedah ia Allah tu. Tiada mengambil faedah ia Allah tu bagi dirinya dan bagi makhluknya. Makhluk Allah tu untuk diri dia, zat dia pun tak, dan bagi makhluk dia pun tak. Tak ambil faedah tu mana? Pada takluk kat tiada mengambil faedah tu. Pada segala perbuatannya Allah dan segala hukumnya, segala hukum bagi Allah tu. Jadi segala perbuatan dia tak ambil faedah untuk diri dia dan dia tak ambil faedah untuk makhluk. Dia buat, kita kata dia buat nasi berah, nasi apa ni,
Bukan dia nak ambil faedah untuk bagi makhluk kenyang dah. Dia yang bagi makhluk tu kenyang. Dia yang bagi makhluk tu kenyang. Nak makhluk ni, kita ni manusia ni, kita ni makan nasi kenyang tu hak tu adat, bukannya mesti makan nasi kenyang. Makan tu sendiri dah adat. Untuk kenyang ni adat dia makan, hak tu adat. Nah, baru kita boleh dapat kenyang. Bukan mesti kena makan baru nak kenyang dah. Dajjal keluar nanti bukannya ada makanan apa. Nah, tak ada apa. Nah, makanan orang Islam waktu tu zikir lah. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Hak tu makan lah. Nah, bukannya ada nasi apa, tak ada. Nah, waktu tu dia pula lah nak tanam jagung apa, tanam padi ke bagi banyak ke buh simpan dalam stor. Tak ada ah. Nah, Nabi tak suruh buat pun benda tu. Nah, sebab hak pula nah, kalau kita buat gitu takut naya kita balik ke depan ni. Naya kita balik. Umur kita yang ada berah pun. Mampus dah. Nah, orang lain tak ada berah. Nah, jiran belah tak ada berah, tu tak ada berah. Orang duk target umur kita. Tahu dah umur kita ni simpan berah. Nah, beli berah simpan, bubuk pun orang tiba. Nah, dia tak kira lah. Depa lapang dah. Jadi bukan hak tu. Nah, yang kita nak ni, nah, kita pulun amal kita tu. Nah, nanti zikir kita tu yang akan jadi makanan. Tu yang kata makan tu sendiri tu untuk mengenyangkan adat. Jadi bukan Tuhan tu buat nasi nak ambil faedah bagi kita kenyang, tak. Tak, bukan macam tu. Dia tak ambil faedah apa. Nak abang hantar perbuatan dia tu, dia tak ambil faedah. Dia tak ambil manfaat untuk diri dia pun tak. Nah, dia buat hukum wajib semayang untuk diri dia ke tak? Dia duduk Tuhan ke situ. Kita tak semayang, Tuhan itu lah. Nah, ramai mana manusia tak semayang. Nah, setengah tu mayang tapi tak cukup pun ada juga. Tapi kalau sembang bab Palestin, maku duduk situ kemah. Mayang buharan tak pernah sampai pun. Nah, ajak main mengaji tak pernah sampai, sembang Palestin pula lah. Nah, sembang terah boleh ni tu. Nah, buah menyembang. Buah menyembang. Kalau sembang bab Palestin macam dia nak pi tu, perang. Sembang. Nah, dengan nafsu kalau awal lagi dah. Nah, nafsu dia tak minat ni mengaji ni. Nafsu ni bukan suka ni dia suka duduk relax tengok TikTok layar. Ni tu nafsu sukalah. Dengan nafsu kalau dah nak perang dengan Yahudi pun dah. Nak awal lagi bungkus kuat kencing tu. Dekat bunyi bom pum, nak tak lari mana duk kencing tu. Nah, sembang terah. Dah kaki sembang tu. Jadi nak cerita apa lah. Jadi Tuhan buat hukum tu bukan dia ambil manfaat untuk diri dia. Kita semayang, kata semayang dia tu Tuhan itu. Tak ada ambil manfaat, tak ada ambil faedah untuk diri dia tu, tak ada. Kalau tengah dalam kitab Arab tu dia kata perbuatan Tuhan, hukum Tuhan ni dia tak ada gharat. Gharat ni kalau kitab lama dia terjemah tujuan. Tujuan tu tak ada. Tujuan tu mana tujuan? Tujuan tu maksud dia bahasa law kata kepentingan tu tak ada. Kepentingan untuk diri dia kah? Dia buat hukum tu ada kepentingan untuk diri dia tak? Tak ada. Tak ada. Hukum tu dia tak patah balik untuk diri dia. Untuk diri dia jadi hebat lagi kah bila dia buat hukum macam ni? Tak. Nah, dia duduk macam tu, dia Tuhan dah. Kita derhaka kat dia pun, dia jadi mudarat kan kita derhaka kat dia? Tak. Hak mudarat belah kita. Belah kita. Kita yang jadi mudarat. Maka bukanlah dijadikan nasi itu kerana ia Tuhan, ia Allah tu ambil faedah untuk bagi kita kenyang. Bukan. Nah, sebab kalau dia ambil faedah untuk kenyang, dia tu ambil faedah dah diri. Dia sendiri tu ambil faedah dah. Tuhan ambil faedah dah. Tu tak kena tu. Tak kena. Dan bukanlah dijadikan air itu untuk bagi kita faedah. Supaya kita hilang dahaga kita. Bukan.
Bukan. Cuma kalau gitu Tuhan buat tak ambil faedah, tak ambil manfaat, tak ada berkepentingan, tak ada gharat. Habis tu kalau gitu Tuhan buat ni dia sia-sia. Dak juga, sia-sia pun dak. Habis tu Tuhan buat hikmah. Ni yang kata perbuatan Tuhan ni ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Macam tu. Tu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah dia macam tu. Dan lainnya lain lagi lah, buat lagi lah hak lain ni. Dan bukan diwajibkan atas kita mukallaf ni sembahyang itu kerana ia Allah tu ambil faedah untuk beri kita masuk syurga, bukan. Bukan dia buat sembahyang tu nak ambil faedah untuk bagi kita masuk syurga, dah bukan. Kalau gitu Tuhan tu sendiri ambil faedah. Dan bukan dijadikan jin dan manusia itu, ia Allah tu ambil faedah untuk sembah mereka itu jin dan manusia tu. Sembah siapa? Akan Allah, bukan Tuhan buat jin dan manusia ni dia nak ambil faedah supaya manusia dengan jin ni sembah pergi ke dia. Dah. Lepas tu macam mana tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Macam mana ayat tu? Tu kena faham elok lah ayat tu. Tetapi segala kejadian Allah dan segala hukumnya Allah mesti ada hikmahnya. Ni tu macam hikmah tu. Mesti ada hikmahnya. Hikmah ni kalau Imam Nawawi dia tafsir kata hikmah ni meletakkan suatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan suatu pada tempatnya tu orang panggil hikmah. Dia ada hikmah. Kadang-kadang orang nampak hikmah dia Tuhan buat ni, kejadian Tuhan ni. Kadang orang nampak syariat Tuhan ni, apa hikmah dia, Tuhan nak bagi apa. Kadang orang nampak, kadang-kadang orang tak nampak. Tu ikutlah. Yang penting perbuatan Tuhan ada hikmah dia. Dan kebetulannya dan kebetulan ni Tok Guru saya kata ada kena mengena. Tu bahasa kita kata ada kena mengenanya. Dia buat tu ada kena mengena. Tapi nak kata dia ambil faedah tak? Tapi ada hikmah. Ada hikmah. Begitu. Bukanlah sia-sia. Sia-sia pun tak. Sebab mustahil Tuhan melakukan perkara yang sia-sia tu mustahil. Hak tu kita dah jelas dah. Tuhan melakukan perkara yang sia-sia, hak ni mustahil. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya firman Allah tu, tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan ada hikmah. Dia terjemah tu. Melainkan ada hikmah. Pasal apa terjemah hikmah? Sebab lam pada kata liya'budun, orang panggil lam tu lil hikmah. Satu. Lam lil hikmati. Ada hikmah, jadilah mereka itu. Mana terjemah jadi pula tu. Sebab lam tu juga orang panggil lam li sayrurah. Sayrurah. Sayrurah ni maksud dia pejadi. Jadilah. Sayrurah. Lam tu lam sayrurah. Bukannya lam tu ilat. Bukan lam tu alasan Tuhan buat. Bukan alasan Tuhan buat. Sebab Tuhan dia tak ambil faedah apa. Cuma lam tu hikmah. Hikmah, jadilah mereka itu menyembah akan aku. Jadi mereka tu sembah aku. Mereka tu yang jadi sembah aku. Sebab tu Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, masa saya pergi mengaji kitab apa, kita tak ingat mengaji kat dia dekat Derang dulu ni. Dia rajin buat daurah dulu ni. Azkar, lepas azkar tu Bustanul Arifin. Bustanul Arifin tu memang khatam lah. Habis daripada awal sampai habis lah. Tapi daurah gitulah, baca laju-laju lah. Dia ada syarah. Lam tu lam li sayrurah. Sayrurah ni maksud dia jadi ya. Pejadi. Maksud dia ibadah tu kata Syekh Fahmi, dia akan pusing mereka jin dan manusia balik. Jadi mereka itu tu menyembah akan aku.
Depa tu yang jadi menyembah akan aku, maka menyembah tu akan pusing pi dekat manusia dan juga jin balik. Nah, kalau depa buat, manfaat patah balik dekat manusia dan jin. Kalau depa tak buat, mudarat pun patah balik dekat manusia dan jin. Kot tu. Nah, bukannya dia pusing pi kat Tuhan, bukan. Nah, kalau makhluk jin dengan manusia ni sembah Tuhan, maka manfaat bapak kat Tuhan. Tak. Nah, Tuhan duk Tuhan tu lah. Nah, sembah ke tak sembah ke, Tuhan tetap Tuhan. Betul. Habis tu. Maka lam pada liyak budun itu lam sayrurah tu dia bang. Nah, lam sayrurah. Sayrurah ni penjadi ya, ataupun jadi. Sebab tu dia timah jadilah mereka itu. Nah, jadilah mereka itu tu menyembah. Bila depa Tuhan buat depa, jadilah depa tu duk sembah Tuhan. Nah, jadi Tuhan dapat manfaat daripada sembah tu? Tak. Yang dapat manfaat depa tu sendiri. Nah, depa tu sendiri. Gitu. Bukan lam ta'lil, bukan lam dengan makna illat ataupun alasan. Sebab Tuhan buat makhluk ni, dia tak ada alasan macam tu. Nah, alasan-alasan kepentingan tu tak ada. Mudah kita kata bahasa kita, tak ada kepentingan. Cuma ada hikmah. Habis hang tu. Dan tiada bersifat ia Allah dengan mana sifat, dengan mana-mana sifat yang baru. Tak. Tuhan tak bersifat dengan mana-mana sifat yang baru tu, tak ada dekat Tuhan. Nak sifat baru. Arat tak ada kat Tuhan. Putih ke hitam ke tak ada. Dan mustahil lawan mukhalafatuhu lil hawadithi wallahu a'lam. Tanah dulu. Muka surat 12 baru habis sifat ni. Dia hurai sungguh ni. Mukhalafatuhu lil hawadis ni panjang sungguh dia hurai. Nah, sebab banyak orang yang tak faham sifat ni. Sebab tu musannaf dia perjelas sikitlah. Lagi pula fitnah zaman kita ni dengan Wahabi ni hak ni, nah sifat mukhalafah. Tengok muka surat 26. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, sikitlah. Dan faedah yang keempat dengan sebab berkahwin. Betul lah. Betul tak? Surat 26 lah. Betul lah. Dan faedah yang keempat, atas kali. Dan faedah yang keempat dengan sebab berkahwin itu menyukakan hati. Ni nak bak faedah kahwin, nak suruh kahwin lah. Kalau tak kahwin tak apa gitu lah. Nah, kahwin lu. Tu. Saya modal tak ada orang tak bawa hak tu boleh pergi lah plastik. Saya modal pergi plastik lah. Nak jihad lah sebab macam mana nak tunggu bidadari dalam syurga lah. Nak dapat macam mana. Susah lah ni. Susah. Zaman Madani ni dia susah sikit lah. Dia pernah susah, dia tak pernah senang. Lagi dia kata, dan faedah yang keempat dengan sebab berkahwin itu, mana? Menyukakan hati. Menyukakan hati, menyeronokkan hati. Hati jadi suka. Seronok lah. Nikah. Lepas tu, hak tu apa dia tu? Menunjukkan akan dia. Bukan menunjuk tu. Nun tu, titik tu bulat. Menyejukkan akan dia akan hati. Bohnya tu. Tang nun tu bohnya. Bohnya titik bawah 3. Bukan nun tu. Ni menyejuk akan dia akan hati. Mana suka sejuk hati tu? Dengan sebab muasyarah. Muasyarah ni maksud bergaul. Nah, bergaul. Dan mukhalatah. Nah, mukhalatah ni lebih kurang lah, bergaul lah juga. Nah, mencampur gaul lebih kurang lah. Kayak mukhalid tu. Mukhalid tu isim fa'il. Nah, mukhalatah ni dia masdar. Khalata yukhalitu mukhalatatan. Nah, mukhalatah. Nah, mukhalitun mukhalatun. Nah, mukhalid tu isim fa'il. Ni mukhalid tu ayat yang bergaul lah.
Sesuatu yang mukhalif ni maksud dia sesuatu yang bergaul dengan ayat. Campur gaul mesra dengan ayat. Tu mukhalif. Mukhalatah ni macam tu, dia bergaul, dia mesra ni tu. Dia tafsir apa? Mukhalatah yakni bersama-sama dan bercampur. Tu. Sama-sama, boleh duduk bersama, boleh campur dengan isteri itu. Boleh duduk bergaul dengan dia pun. Dan sekedudukan dengan dia, dengan isteri duduk sekali lah. Kecuali jarak jauh. Perkahwinan jarak jauh tu tak payah. PJJ orang ni. Bini duduk Sabah, laki duduk Perlis, Allah ni ayat mata. Ataupun laki duduk Sabah, bini duduk Selangor. Ni ayat mata juga. Ayat mata. Ni orang panggil PJJ. Macam mana kerja kerajaan masing-masing tak? Ni kerajaan, kerajaan. Ni tak sekedudukan lah. Kena tambah operator. Lagi dia kata lagi, dan melihat akan dia, akan isteri, boleh tengok dia, dan bermain-main dengan dia. Bermain-main ni maksud dia bergurau-gurau. Itulah maksud main tu, bukan main apa badminton ke apa. Bukan tu kan bersukan. Tapi maksud dia kat sini ni bergurau, bergurau senda macam itulah dengan dia, dengan isteri. Lepas tu dia kata maka yang demikian itu muasyarah mukhalatah tu sampai habis tu. Hak tu menyukakan akan hati dan menyejuk. Ni pun sama agak. Kenapa betul itu? Dan menyejukkan akan dia, akan hati. Ni semua ni sejuk hati dan suka hati. Bila sejuk hati, suka hati tu, menyuka hati, menyejuk tu, yang menolong kepada berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Dia boleh tolong kita lah buat ibadah. Ni tak ada siapa nak bergurau. Dah lah duk serabut dah. Tak ada, balik rumah pun tak ada siapa nak gurau. Lah serabut lagi. Anxiety terus. Anxiety terus. Dia duk tak senang. Duk pun berasa nak matilah, berasa sesak nafas. Dia berasa macam-macam. Tak ada siapa. Habis yang tu. Dia pelan serabut. Tapi kalau balik ada juga awan nak bergurau-gurau, dia seronok lah sikit, dia lain lah sikit. Dan menguatkan bagi hati, menguatkan hati itu atas berbuat ibadah akan dia, akan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab apa yang kata menolong kepada buat ibadah tu? Kerana tabiat manusia itu, passion dia lah, passion manusia ni, tabiat manusia itu segan ia manusia tu daripada berbuat ibadah. Dia passion manusia ni, dia memang segan. Ibadah ni, segan sungguh. Dia tabiat dah. Tu. Sebab apa tabiat manusia? Pasal apa segan? Kerana ibadah itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Dia menyalahi, dia menyalahi yang disukai oleh hawa nafsu. Benda ni nafsu tak suka lah, mudah kita kata tu. Ibadah bukan benda hak nafsu nak. Nafsu ni tu tadi guru ustaz ni tok guru saya duk cerita kata, nafsu ni kalau dia tak mau, dia duk tekan tak mau itu. Tu beza nafsu dengan syaitan. Nafsu ni kalau dia kata tak mau, dia tolak, tak mau. Dia gitu, hak tu perayaan nafsu. Setan dah. Setan dia duk main tarik lepas. Hak tu panggil setan. Kalau nafsu tu dia tarik terus. Tak mau terus. Tu hak tu panggil nafsu. Kalau duk berasa sak nak buat, sak berasa tak mau buat. Sak dia kata nak buat jugaklah. Lepas tu tak berasa tak mau pula. Tak buat jugalah. Jenis duk pimai hak tu panggil setan. Setan dia rajin duk tarik pimai macam budak duk landui lah. Dia pimai tidur tu lah. Mudah lu. Dia kalik juga. Panggil setan pun huduh jugalah. Tarik pimai hak tu panggil dia. Kalau nafsu dia kerah sangguh. Dia kerah tu. Tak mau, dia tak mau. Tu panggil nafsu.
Itu beza sikit nafsu dengan setan tu. Dua-dua tu nak perosak kita lah. Dua-dua tu nak perosak kita. Sebab tu kena menyalahi lah dengan nafsu ni. Nafsu tak mau pun kita buat juga. Lah nafsu dia tunduk. Tunduk. Terus nak tunduk tu yang makan masa tu. Habis hang tu. Jadi tabiat manusia ni, dia memang tak suka ibadah sebab hak ni menyalahi apa yang nafsu nak. Maka jika digagahi, jika dipaksa dia akan manusia tu selama-lamanya dengan berbuat ibadah, dengan tiada diberi akan kesukaannya. Itu duk paksa semua buat ibadah. Tak boleh nak suka-suka, seronok-seronok tak boleh. Kalau paksa macam tu, nescaya enggan ia manusia tu daripada berbuat ibadah. Dia tak mahu. Passion dah. Dia tak mahu. Tapi kadang-kadang dia seronok lagi. Dia ada masa untuk buat ibadah pula. Habis ibadah lagi, ada benda yang menyeronokkan dia selit-selit dengan hak lain tu, dia jadi rajin lah. Ibadah tu dia tak rasa sangat nak berat tu. Tapi nak tekan ibadah. Tak ada hak nak seronok dah. Habis. Habis dia kata tu yang enggan ia manusia tu daripada berbuat ibadah, dan segan ia manusia tu pada berbuat dia ibadah tu. Maka jika kita berikan akan kesukaannya itu di dalam setengah waktu, nescaya rajin ia manusia tu daripada setengah waktu pada berbuat ibadah. Ada sebahagian waktu untuk dia bersuka lepas tu satki ada waktu dia nak pulun ibadah. Dia jadi lain, dia rajin sikit. Ni puluh 24 jam. Tak mahu tu. Tengok kitab ni. Celak tengok kitab. Tengok kitab. Satki sampai sehari tengok kitab. Tak boleh, dia tak boleh pergi. Tak boleh pergi lah. Tengok, pas tengok. Dia tak boleh. Ataupun celak mayang terus. Mayang hagi dia mayang sunat nu pula duha 8 rakaat. Tak ada tahan, dia tak boleh pergi. Tak boleh nak pergi. Kecuali kalau orang yang nafsu tunduk tu dia lain dah lah. Sebab tu tengok Tuhan, hikmah Tuhan buat tu cantik dah. Ada waktu kita rehat tenang dia pun bukan letak semua syariat ada semua. Ibadah pun lain-lain. Sebab tu Tuhan buat lain-lain ibadah supaya kita ni dia tak jemu. Kalau semayang semata, pakai doa, pakai tak semayang lah. Tapi tengok, ada waktu mai Ramadan, ada puasa pula. Lepas tu dia ada haji, dia ada zakat. Tuhan buat bermacam-macam ibadah ni sebab nak bagi kita ni dia tak jemu. Tak jemu untuk buat ibadah. Kalau bagi satu jenis saja memang bungkus lah. Tak bertahan lah. Tak boleh nak bertahan. Betul lah. Ada musim musim balik kita lah yang maulid pula. Dia ni lah sikit dia ringan lah sikit. Habis yang tu. Lepas tu mai Wahabi duk ngamuk kita. Kata kat Wahabi pula. Dia tak boring sangat kan. Ni sampai tak ada Wahabi langsung. Dia tak mau. Dia boring lah. Boring. Tak ada. Nak kata kat siapa tak? Letih ke tu. Tak letih. Tak boleh. Kena ada kak. Seorang dua. Ada juga. Tapi tak boleh ramai. Bahaya. Sikit-sikit tau. Sikit-sikit. Tak. Jadi rajinlah daripada setengah waktu pada berbuat ibadah, dan beristeri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu yang menolong akan rajin pada berbuat ibadah. Bandingannya seperti ditanzir, bandingannya seperti mana makan akan makanan itu yang disukai oleh nafsu yang menguatkan bagi berbuat ibadah. Jadi makan makanan hatu memang nafsu suka makan ni. Tapi dia membantu juga. Kalau tak ada makan lapar sangat ni hampa nak bangkit buat tak larat pula. Tapi kalau lajak pun bungkus juga. Dia bungkus juga. Dia buh sampai penuh ni perut ni. Hampa tak boleh nak lipat lah. Nak bangkit mayang pun tak boleh lipat. Jadi dia macam tu. Makanan pun bantu. Macam tu juga isteri. Ada waktu dia boleh bantu kita jadi suka kita nak buat ibadah. Habis tu.
Dan kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, wallahu a'lam.